Alright, kita seperti biasalah saya nak teruskan lagi cabaran, ya, cabaran kepada diri saya sendiri berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan buat ibadah lebih daripada 5 kali sehari. Okey. Dan saya tahu benda ni adalah satu benda yang payah, tapi payah atau susah itu soal tangga yang kelima keenam. Soal satu ialah boleh buat dengan istiqamah ataupun tidak. Lagipun perlu diingat, atas planet bumi ni tak akan jumpa 100% senang. Walaupun saya ataupun awak kaya raya, tanah banyak, ilmu banyak, follower ramai dan sebagainya, cerdik sekalipun, tak akan jumpa 100% kesenangan di atas kesenangan ke, kesempurnaan ke, kebahagiaan ke, kekayaan ke, sebutlah apa je istilah pun, you carilah sampai mati pun tak akan dijumpai selagi awak hidup di dalam planet bumi ni. Itu paling penting. Takkan jumpa. Cari kesempatan pada isteri, pada anak, ikutlah pada majikan, kepada atas leader, atas pengarah ke, atas Tok Agung ke, atas PM ke, atas semua makhluk, anda tak akan jumpa. Sebab kita duduk di planet bumi ni, Allah Ta'ala cipta, reka cipta planet bumi macam ni, alam dunia ni macam ni. Tempat mana yang betul-betul ada 100% sempurna? Jawapan tentulah hanya dalam syurga sahaja. Sesat mukadimah. Berbalik dalam hal ni tak? Sahabat Aibillah ni, niat saya bukan untuk mengajar awak semua. Awak tengok ke, tak tengok ke, nak ambil, nak amal ke, terpulang kepada pilihan anda. Sebab anda yang akan tanggung akibat baik atau buruk, untung rugi anda tanggung sendiri. So, apa tujuan sahabat Aibillah? Nombor satu, tujuan sahabat Aibillah adalah untuk saya sentiasa konsisten mengulang kaji, ulang kaji mana-mana poin-poin ataupun fakta-fakta ataupun info yang saya dapat daripada idola saya, especially bidang pemasaran zero cost. Okey, terutama bidang pertanian. Bukan pertanian, peternakan. Terutama bidang bidang kesihatan perut. So anda kalau tengok bila saya ini, anda boleh dua pilihan, nak kekal sampai habis atau anda bertengok separuh. Sebab hasil dia, kalau anda tengok sampai habis, dapat full, faham full. Kalau awak tengok separuh saja dalam mindset menganggap bahawa tak ada manfaat, anda akan dapat separuh saja. Itu saja, orang simple hidup ni. Itu sahaja. Pilihan di tangan anda, di tangan saya. Akibat buruk atau baik, terimalah. Kihlah lah bidang agama ke, lah bidang apa-apa, hak tula je. Menggunakan asas formula kehidupan sama. So, satu bab. Terus masuk kat sini supaya tak fokus. Saya teruskan lagi bahan untuk saya buat IB Live sebagai mencabar diri sendiri untuk buat IB Live secara istiqamah 5 kali sehari. So hari ini merupakan kali lah IB kali ini, IB Live kali ini adalah merupakan yang kedua baru. Lagi 3 lagi. So saya akan buat satu IB Live 1 point. Berkenaan apa? Iaitu 10 kesilapan di dalam mengendalikan sistem ejen.
Masuk yang ke 3. Bukan, ni keempat dah. Ni kesilapan keempat ni anda perlu elak lah. Bukan awak lah, saya lah. Tukarlah. Saya sebut saya, you cari kesalahan diri sendiri. Barulah tak terasa hati kalau saya kata awak rasa saya nak mengajar awak. Tak. Bila saya sebut kalimah saya, you senyap, convert. Diri aku lah tu. So faham lah. So dalam konteks ini, kesilapan yang keempat yang saya perlu jauhi ataupun perbetulkan kesilapan ni. Poin begini. Ni penting. Poin ni penting ya. Keempat ya. Tak rapat dan tiada masa bersama ejen. Tulis tu. Saya tulis ya. Kesilapan keempat kena elak, saya perlu elak ialah sebelum anda saya akan mengajar awak. Anda boleh tengok dan terpulang pada anda. Ni kesilapan yang saya perlu elak ni. Tidak rapat dan tak ada masa bersama ejen. Yang bermasuk ya, kalau tak faham tanya ya. Kalau faham tanya. Itu keempat. Nota ni saya ambil daripada guru saya. Kalau you amal dengar, muhasabah masing-masing aja. Saya baca keterangan dia. Saya boleh faham dah kan. Mana awak begitu bersungguh-sungguh sangat, committed nak meramalkan ejen. Rela buat aktiviti meramalkan ejen. Very good. Tapi bila dah ada ejen ramai, awak tak boleh konsisten untuk merapatkan kemesraan dan tak ada masa untuk merapatkan ambil tahu cakna ejen anda. Ini kesilapan. Kalau anda menggunakan dalam konteks ini menggunakan sistem ejen untuk mengembangkan bisnes anda. Bahasa kapunya, kalau bab nak cari orang memang rajin sunnah. Tapi bab nak didik orang, nak didik ejen, malas. Ini kesilapan yang perlu kita, ibu saya, elak. Saya bacalah. Ini juga kesilapan yang sering dilakukan oleh pemilik produk, oleh founder, oleh leader. Sebut apa benda sekalipun, mana orang atas lah. Orang yang mencari ejen tu. Macam mana nak kembangkan atau bina supaya lebih mantap sistem ejen atau stokis ke, ikutlah. Kalau saya tidak ada masa untuk bersama mereka ataupun tak sanggup, tak sudi untuk memperuntukkan masa untuk bersama mereka bagi mengambil tahu cakna, untuk bimbing, untuk beri ilmu, untuk menyelesaikan masalah semua ejen-ejen anda, semua stokis-stokis anda. So tak akan berkembang lah. Mari 10 orang tengok kita tak peduli kisah. Tak kisah pada orang, dia akan lari. Tak ada makna macam tu. So apa yang perlu kita buat? Tentu pada ialah nak tak nak kita perluangkan masa. Peruntukkan masa secara khusus untuk bersemuka ni, sama ada secara berdepan empat mata kalau masa Covid ni melalui Zoom meeting, melalui FB Live dan sebagainya. Okey, boleh. Kena peruntukkan masa lah kepada mana-mana orang yang telah sudi jadi ejen awak tapi awak tak memahami, awak tak kisah, tak peduli. So rugi sangat. Silap besar tu. So luangkan masa, peruntukkan masa, berikan masa ya kita untuk buat training, beri coaching, buat kelas dan sebagainya. Tetapi contoh saja ni,
at least sekurang-kurangnya lah, setidak-tidaknya lah, kalau yang menggunakan state agent ni paling-paling maknanya tak mampu buatlah sekadar maknanya bersarapan bersama, makan terhari bersama atau borak-borak petang dan sebagainya. Contoh ni, itu pun dipanggil luangkan masa untuk jaga dan bina dan jaga hubungan dengan ejen. Okey, hubungan dengan ejen. Bina dan jaga hubungan ejen dengan ejen. Cara lah, itu contoh sahaja. Contoh sahajalah. Terpulang kepada situasi ejen anda macam mana. Alright, cakap tu. InsyaAllah boleh tak? InsyaAllah boleh. Okey. Sekejap ya. Jangan lupa sahabat-sahabat semua, kalau you fikir apa saya gunakan ini berguna, share lah kepada sahabat-sahabat anda lain supaya anda boleh pahala. Supaya anda boleh pahala. Itu sahaja sebenar-benar hidup dunia ni. Bukan kerana lain itu kesampingan mendatang sahaja. Okey, beres. Tapi kalau tak suri tak apa. Tak suri jangan share. Tapi kalau you pada hemat nak ada manfaat dan nak dapat pahala percuma, carry on. Share lah sebaik mungkin pada orang yang memerlukannya, ya, orang yang patut terima. Kenapa bila kita buat petang bersama, makan terhari bersama sekala ni akan menggambarkan, memberitahu, memberi kesan pada minda orang bahawa kita ambil berat tentang mereka. Kalau boleh lagi bagus, ya. Kalau boleh kita nak tahu sama ada dia kerja atau tidak, berapa orang anak, tinggal di mana, suami atau isteri, bekerja atau tidak, apa masalah mereka sebagai macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi. Ini bukan bermaksud nak busybody, tapi lagi banyak info yang kita tahu tentang ejen kita, permasalahan dia orang dan sebagainya, kenapa tak boleh baksi, tak boleh cakap, ke malu, ke bimbang, ke was-was sebagainya. Kita dapat info tu, kita boleh tackle, berikan solusi kepada mereka. That's why sebelum anda nak ada ejen ni, pastikan anda menguasai ilmu kepimpinan lah, ilmu leadership yang saya cerita di topik lepas, di episode yang lepas. Sebab apa? Sebab manusia suka kalau kita berat tentang mereka. Kalau kita boleh sebut nama anak mereka, lagi bagus. Kita boleh ingat satu-satu nama anak dia orang, lagi bagus lah. Contoh saja, dan dia akan tersentuh sampai ke hati. Contoh, kalau tiba-tiba kita call dia orang ataupun melalui Zoom meeting whatever, tanya anak, macam dia katalah anak saya sakit lah, so kita tanya anak yang mana satu, Munirah ke? Contoh. Iyalah cikgu, contoh. Cikgu ingat ya nama anak saya, yang beri kesan emosi yang positif kepada ejen kita. So mereka akan tersentuh lah. Jadi kena selalu luangkan masa dengan mereka dari segi training, coaching, tanya permasalahan dia orang sebagainya. Dan ini penting sangat, ya. Ini dibawa contoh oleh saya punya idola ni, Sir Richard Branson pun pernah luangkan masa selama sebulan bersama rakan bisnesnya sebuah pulau. Contoh, dia melokat orang bukan Islam cara betul. Sir Richard Branson pun pernah luangkan masa selama 30 hari bersama rakan bisnesnya di sebuah pulau. Tapi tak cerita langsung pasal bisnes sepanjang tempoh itu, hanya menghabiskan masa bersama. Cuma hari terakhir sahaja baru dia buka cerita pasal bisnes. Ni betul teknik dia buat ni. So sebab itulah apabila kita banyak luangkan masa dengan ejen-ejen, secara subconsciousnya mereka sebenarnya tengok cara kita bercakap, gaya kita memimpin sebagainya. Ini akan beri suatu keyakinan bahawa kita boleh memimpin dia orang dan bersama-sama menuju ke arah titik kejayaan. So ini dia satu episode live, satu poin tentang yang keempat hari ini, kesilapan orang yang amal sistem ejen, iaitu tidak rapat, tidak mesra, tak kenal ejen-ejen yang sanggup bersama dia. Hingga jumpa next episode live. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.